Saya nak menjawab yang viral itu lagi. Siapa viral tak tahu. Malaysia Gadget. Ini saya akan bagi dua statement lah. Satu berkenaan dengan di kawasan ini dan satu lagi keseluruhan di Kuala Lumpur dan Putrajaya lah. Jadi pada pagi ini saya akan bagi satu press iaitu berkenaan dengan di Pasar Borong ni, sebab ada viral berkenaan dengan adanya pendatang asing yang banyak di kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur ni. Jadi pihak kita telah mengambil tindakan yang viral itu adalah 2 hari yang lepas, iaitu maknanya 3 hari yang lepas pada hari yang kedua masa perintah kawalan pergerakan tu diadakan. Jadi 19 hari bulan lah, pada 19 hari bulan yang gambar tu diambil. Kita memang ambil tindakan mengawal keadaan, iaitu dengan memaklumkan pada orang ramai, terutamanya mereka yang berada di sini, untuk menghadkan pergerakan ataupun duduk di rumah. Jadi dalam hal ni kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi oleh kerana itu kita memang mengadakan tindakan, iaitu yang pertama kita mengadakan 2 roadblock Sekatan Raya, yang mana Sekatan Raya ni kita letak di kawasan hujung sana dan di hujung sini. Sebabnya kita letakkan Sekatan Raya ni adalah untuk memastikan bahawa tidak ada siapa boleh bergerak waktu mana pun. Sebab itulah kita memperketatkan perintah kawalan pergerakan ni untuk kita memastikan bahawa mereka yang tidak ada apa kerja, yang tidak diperlukan, duduk di rumah. Kena duduk di rumah. So untuk Sekatan Raya yang kita adakan sini, iaitu kita adakan 2, iaitu 10 anggota di sebelah kanan dan 10 anggota di sebelah kiri, iaitu di jalan sepanjang Pasar Borong ini. Jadi di masa yang sama kita adakan juga iaitu tim-tim, 2 tim daripada IPD Sentul untuk memantau keseluruhan kawasan, dan jika ada nampak orang yang berkeliaran, pihak kita akan menasihatkan mereka untuk balik ke rumah dan duduk di rumah. Dan 2 tim daripada JSJ IPK Kuala Lumpur untuk kita nak pastikan, memperketatkan di kawasan ini untuk memastikan bahawa mereka ni duduk di rumah. Dan masa yang sama kita ada MPV dan juga URB yang ada di sini untuk memberi pengumuman ataupun buat hebahan kepada orang ramai yang berada di sini untuk memastikan tindakan kita berjaya dalam menghadkan pergerakan mereka. Dan jumlah keseluruhan anggota pada satu masa yang bertugas adalah 4 pegawai dan 42 anggota satu masa. Tapi sehari, iaitu 3 shift, ianya mencapai kepada 138 pegawai dan anggota. So kita memang serius tentang perkara ini dan kita nak menghadkan pergerakan mereka, dan masa yang sama kita nak mereka ni duduk di rumah supaya kita boleh putuskan rantaian COVID-19 yang seperti dimaklumkan sebelum ini. Jadi untuk makluman ke semua, pihak kita telah mengadakan Sekatan Raya, iaitu satu Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, iaitu sebanyak 51 Sekatan Raya yang didirikan di kawasan-kawasan strategik untuk memastikan bahawa mereka tidak boleh bergerak bebas, ataupun mereka tidak diperlukan, ataupun mereka yang perlu duduk di rumah, mereka duduk di rumah. So dalam hal ini kita minta kerjasama daripada orang ramai untuk memastikan bahawa mereka tidak bergerak sewenang-wenangnya, dan kita memperketatkan perintah kawalan pergerakan ini untuk memastikan bahawa tindakan kerajaan ini berjaya untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang seperti dimaklumkan. Di masa yang sama, kita ada juga bantuan daripada pihak ATM di Sekatan Raya ini, dan untuk makluman, pihak kita keseluruhan bertugas Sekatan Raya, MPV kereta meronda, Mobile Patrol Vehicle, URB unit rondaan bermotosikal, tim pemantau dan juga lain-lainnya. Keseluruhan satu hari kita mendeploy ataupun mengarahkan mereka bertugas, iaitu sebanyak 3,127 pegawai dan anggota yang bertugas keseluruhan dalam satu hari.
3,127 pegawai dan anggota kita deploy di bawah. Dan masa yang sama pihak ATM telah mendeploy satu hari 420 pegawai dan anggota. 420 pegawai dan anggota. Jadi dalam hal ini pihak kita akan sentiasa membantu pihak-pihak yang tertentu sepertinya KKM dalam urusan untuk mencari mereka yang berkenaan yang terlibat ataupun yang terlibat di masjid tabligh itulah Jadi di Masjid Sri Petaling. Sudah hal ini pihak kita akan lihat di kawasan Kuala Lumpur yang mereka ada pergi ke Masjid Sri Petaling untuk mereka menerima rawatan buat saringan. Dan ini tanggungjawab kami juga untuk membantu KKM untuk memastikan bahawa penyakit ini tidak merebak dan kita putuskan rantaian COVID-19 tersebut. So itulah saya punya statement pada pagi ini. Ada soalan? Setakat ni kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Walaupun ada kes-kes tertentulah yang menghalang pejabat awam menjalankan tugas, tetapi kita dapat memastikan bahawa mereka yang berkenaan duduk di rumah dan tidak keluar dari rumah, dan kita akan teruskan terutama di kawasan Pasar Borong ini, kerana kita lihat bahawa di Pasar Borong ini terdapatnya ramai pendatang asing yang bekerja, dan kita dapati bahawa pendatang asing ini mereka ini ada kad UNHCR dan juga ada dokumen. Dan dalam hal ini pihak kita mencadangkan kepada pihak PBT yang pertama kita nak menghadkan waktu operasi bagi Pasar Borong ni. Cadangan kami kepada PBT menghadkan dan disingkatkan, contohnya sekarang ni 24 jam katakan, macam 24 jam, 24 hours. Tapi pihak kita nak mencadangkan untuk menghadkan perniagaan di sini. Itu yang pertama, cadangan kami. Yang kedua, di sini ada 440 gerai di Pasar Borong ini. 440 gerai, di mana kalau kita kira satu gerai ni dia employ 5 orang pekerja. Ianya akan campur semua dia di 2000 lebih. Bila 2000 lebih, terlalu ramai orang berada di situ pada satu masa. 2000 lebih pada satu masa. Jadi oleh kerana itu kita ingin mencadangkan pada PBT untuk menghadkan bilangan pekerjanya dalam satu gerai itu. Sebab sekarang ni dah musim COVID-19, kuranglah orang datang kan. Bukan kata kurang, customer pun nak datang pun susah kan. Jadi kuranglah pembeli tu. Kenapa dia nak masih lagi maintain pekerja yang sama kan? So oleh kerana itu kita ingin mencadangkan untuk kurangkan, untuk mengelakkan berlakunya rapat-rapat. Sebab kita tak mau mereka ni terlalu rapat. Kita nak ada orang kata social distancing. Mana ada jarak di antara mereka ni. So kalau dah ramai dalam satu pasar tu, dia jadi rapat-rapat lah kan? Belum masuk pembeli lagi. Katakan 2,140. Katakan satu gerai 5 orang pekerja dia. Kali dengan 440 katakan. So ada berapa? 2,000 lebih. Bila 2,000 lebih, tak campur lagi pembeli. Bila campur dengan pembeli, tempat yang compact, dah tentu tak boleh nak buat social distancing. Jarak tu tak boleh, kan? So oleh kerana itu kita ingin mencadangkan dikurangkan para pekerja untuk mengelakkan berlakunya terlalu rapat di antara seorang manusia tu dengan seorang manusia yang lain. So itu dua perkara lah yang kita ingin cadangkan pada pihak PBT yang kita melawat pagi tadi. Okay, ada soalan? Betul, Sri. Ya. Ada tak akan tulis surat dalam bentuk tertulis yang bagi arahan cadangkan untuk kurangkan pekerja asing kan? Ada tak akan memberitahu dalam bentuk bertulis letter ke apa kepada? Yang ni kita akan cadangkan pada PBT. So PBT akan buat keputusan lah. Jadi pihak polis mencadang pada PBT lah. Okey. Jadi saya kalau dia orang setuju buatlah kan. Kalau ini cadangan daripada pihak polis lah. Okey. Jadi setakat ni dari segi yang peserta yang hadir tabligh tu di KL ada kenal pasti tak berapa ramai dari KL? Oh, ini kita sedang uruskan.
sedang urus. Ada satu task force Bukit Aman yang mengendalikan perkara ini. Okey ya. Jadi waktu operasi yang dicadangkan polis kepada PB itu berapa jam untuk sebenarnya? So saya dalam hal ni kita menghadkanlah waktu mana yang puncak yang orang beli. Contohnya kalau waktu pagi katakan, kita buka waktu pagi kan. So waktu lain kita tutup, kita kurangkan kan supaya ada waktu tertentu lah. Saya nak bagi tahu masa ni kena buat kajian balik lah. Okey. Lagi? Datuk Seri, sepanjang tempoh perintah kawalan ni, dari segi statistik jenayah untuk KL ada Turun 45%, 45% turun. Turun 45%. Jadi turun. 48%. Sorry, semalam 48. Yang sebelum tu 45. Sekarang semalam jadi 48. Yang terkini 48%. Okey. Seri, ada mengatakan guna drone di KL. KL akan menggunakan drone untuk pantau. Ada macam mana? Itu kita tak boleh nak maklumkan lah guna apa. Cuma kat sini memang tindakan kita adalah untuk memastikan bahawa mereka ni yang ada di Kuala Lumpur ni tidak bergerak ataupun mereka ni mesti duduk di rumah untuk memastikan bahawa rantaian COVID-19 tu dapat diputuskan. Okey. Menteri Wilayah ada sebut sebelum ni pasal jenayah akan dikuasa dengan Lembah Pantai. So ada tak pihak polis deploy lebih lagi ke kawasan tu sebagai Yes, kita akan pantau lebih di 3 kawasan. Di kawasan Sentul, Titi Wangsa, Sentul ni Kepung, Lembah Pantai dengan Titi Wangsa. 3 tempat ni kita akan fokuslah dengan perbanyakkan anggota di situ dan kita perbanyakkan SGR di situ. So sudah tentu kita mengambil tindakan yang lebih di kawasan yang hotspot ni, yang mana kita akan ambil tindakan memperketatkan pergerakan tersebut. Datuk Seri, di 3 lokasi hotspot yang disebut tadi, ada sebarang perkembangan positif setakat ini dari segi pergerakan orang ramai ke setakat ini? So dalam hal ni kita sekarang ni sedang menguasa lah sekarang ni. Kita tambahkan keanggotaan di kawasan Lembah Pantai untuk memastikan pergerakan dihadkan. Mereka kena duduk di rumah. Lembah Pantai, Kepung dan juga Titi Wangsa. Ini ketua polis daerah masing-masing telah dimaklumkan. Ketua polis daerah Sentul, ketua polis daerah Brickfield dan ketua polis daerah Wangsa Maju. Kan? So kita telah maklumkan untuk memperketatkan lagi kita punya perintah kawalan pergerakan. Okey. Jika kawasan ni mana dia tak faham bahasa lagi ke macam mana? Ya? Yang orang tak faham bahasa lagi apa? Tiga kawasan ni. Tak, kita dalam 3 kawasan ni kita minta kerjasama ramai lah. Sebab mereka ni dah tahu kawasan ni hotspot. Tapi kadang-kadang ada yang masih lagi berdegil. Tapi pihak kita kalau mereka degil sangat, kita akan bertindakan. Tapi dalam hal ni kita dapati bahawa mereka ikut perintah, ikut arahan. Cuma di sini kadang-kadang kan masalah pun nak beli barang-barang keperluan ni kadang-kadang kalau boleh sehari sekali lah sudah lah kan. Tak payah banyak kali pergi balik kan. So itulah kita sebenarnya nak hadkan pergerakan supaya tidak ada berlakunya orang terlalu ramai tempat tersebut dan terdedah kepada COVID-19, penyakit COVID-19. Okey. Datuk Seri, you mentioned just now 48% apa jenayah KL turun. Antara yang ketara ni jenayah apa? Ragut. Ragut. Sebab ketara ragut ni sebab pelancong tak ada, semua tak ada. So orang yang berjalan di bandar pun tak ada. Jadi memang orang kata apa, ketara lah turun. Okey. Macam curi motosikal semua Datuk Seri? Curi motosikal pun kurang. Kurang sangatlah. Okey. Datuk Seri, ada tak tangkapan penghalang pejabat awam Setakat ini? Ada. Kita ada ambil tindakan, cuma saya tak ada dia punya ni. Tapi ada. Ada yang yang orang kata apa, dia tidak mematuhi lah. Kadang-kadang mabuk pun ada kan. Dia langgar kita pun ada. Jadi kita ambil tindakan lah sewajarnya. Okey. Boleh ya? Terima kasih. Saya tergatai dengan 3 hotspot tadi. Ada tak cara yang polis nak ke taman-taman perumahan mewar-warkan benda ni lagi? Yes, sedang dibuat. Kita
sekarang ni saya dah bagi arahan pada dia orang ni, kereta Peronda masuk ke taman-taman, URB masuk di taman-taman. Tim-tim pemantau bawa lock hailer. Bercakap dengan lock hailer. Tuan-tuan dan puan-puan, minta duduk di rumah. Jangan keluar rumah. Pasal kita nak mereka ni duduk di rumah. Itu maksudnya. Dan kita nak memperketatkan perintah kawalan pergerakan ni, PKP ni. Sebab inilah tujuan kami pada hari ini. Okey. Itu sebab kami deploy untuk memastikan bahawa perintah ni dapat dikuatkuasakan secara ketat, secara ketat. Okey. Bilangan penduduk yang tinggi dah turun kan? Ya. Bilangan penduduk yang tinggi. Dah turun. Kerjasama banyak, kerjasama banyak. Tapi cuma kita from time to time lah kan. Time to time. Cuma kita ni masalahnya ada yang nak beli makanan kan. Kemudian ada Grab, belum lagi yang ni hantar makan panda semua ni kan. Itu ada yang keperluan tugas essential duty kan. Perkhidmatan yang diperlukan. So macam reporter, perkhidmatan diperlukan kan. Jadi takkan nak tahan kan. So kena bagi jalan. Yang ni yang berada di jalan raya kan. Itu sebabnya kat sini kita kalau boleh kita nak ke 90 ke 95% lah. 90 to 95% pematuhan tersebut. Sekarang di Kuala Lumpur hampir 90% lah, hampir 90 kan. Ada 10% lagi yang perlu kita buat ni adalah untuk kerana dia ada apa? Ada yang diperlukan kan. Okey. Boleh, terima kasih kita jalan. Tuan-tuan dan tuan-tuan, sila duduk di rumah. Ini adalah perintah kawalan pergerakan yang mana kita menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan itu mengendakkan tuan-tuan dan puan-puan duduk di rumah. Oleh kerana itu, minta kerjasama semua untuk duduk di rumah untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 dan tidaknya merebak penyakit tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan. Betul lah. So tujuan kita ni adalah untuk mereka duduk di rumah. Kan? Untuk memastikan. Dia kata dia beli barang. Itu tak boleh nak tahan. Barang keluar. Barang makan lah. Barang makan lah. Okey. Ya. Bocor mana weh? Ni kedai apa ni? Dia kedai buah. Kedai buah. Kedai keperluan buah. Dia kalau kedai macam kedai hardware ke, tak boleh lah. Pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Perintah kawalan pergerakan sedang berkuat kuasa. Sila balik dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Jika ingkar, anda boleh diambil tindakan di bawah peraturan 7 dengan denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jika ingkar, anda boleh diambil tindakan di bawah peraturan 7 dengan denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, dinasihatkan untuk sentiasa berada di dalam rumah masing-masing kerana peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020.